Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi, para JK Masjid dan juga para hadirin sekalian. Ambonya tak apa bahasa Kelantan direct dah. Sebab lama dah tak kecek Kelantan. Biasa kalau mengajar luar, saya kecek luar. Jadi malam ni lepas angin sikit. Baik. Sebelumnya dirancangnya untuk dibedah buku terbaru. Cuma buku terbaru baru lancar minggu lepas. Dia tak ada untuk dibetul ke minggu ni, minggu depan. InsyaAllah lah, dah ada sebelum raya ni kita akan usahakan balik, akan bincang dengan JK Masjid. Baik, buku mengenai benarkah ini penguat keimanan ni, Amor tulis sebab berdasarkan banyak perkara-perkara yang kita sandarkan kepada keimanan. Hakikatnya benda tu tidak ada asas di dalam agama. Banyak perkara yang kita akan bincang antara bab per bab, dan Amor juga tidak akan strict lah kepada buku ni. Dia kita akan bertemu di slide. Baik. Pertama sekali, apabila kita sebut mengenai keimanan, banyak perkara, kalau melibatkan perkara mengenai keimanan ni, dia akan melibatkan soal perkara gaib kebanyakannya. Iman ni benda yang kita berasaskan pada percayaan. Kena yakin dulu. Benda tu walaupun tak nampak, tetapi kita kena yakin. Sebab pada tu kita kena ikrar dengan mulut. Kita kena sebut. Kita kena lafaz, kita kena akui benda tu. Dan yang ketiganya kita kena buat. Jadi asasnya dia berlandas pada kepercayaan. Satu. Baik. Paling atas sekalinya dalam rukun iman sendiri, kita percaya bahawa beriman kepada Allah. Baik, bila sebut beriman kepada Allah, automatik kita akan faham mengenai tauhid. Seperti mana yang Nabi-Nabi lain bawa. Di dalam surah Al-Ikhlas pun jelas mengenai konsep tauhid. Itu adalah asas kepada seorang itu, garis panduan dia seorang Muslim atau tak. Kedua, dia beriman kepada malaikat. Juga menderai juga. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab ni, biasa kita dijelaskan bahawa adanya kitab Taurat, tak? Ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Dan sebagai orang Islam, kalau kita tengok, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad ni beriman kepada kitab-kitab dahulu? Apa kaitan antara kita dengan Nabi-Nabi dahulu? Situ antara poin yang perlu kita jelaskan malam ni, insya-Allah. Dan beriman pada kitab ni banyak dalil dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayyana yadayhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran untuk mengakui kebenaran apa yang ada di dalam kitab sebelumnya. Apa dia? Kitab Taurat dan juga Injil. Itu antara perkara yang asas perlu kita tahu. Dan seterusnya kita perlu beriman kepada adanya Nabi-Nabi. Dan banyak dalam riwayat-riwayat lain pun disebut antara hadisnya mengenai jumlah Nabi ni. Di dalam Quran kita hanya bertemu 25 tak? Tetapi di samping tu masih ramai lagi Nabi-Nabi dan juga Rasul yang diutuskan di kalangan Bani Israel terutamanya, yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, seterusnya beriman kepada hari akhirat dan juga qada dan qadar. Pertama sekali, kita nak kait antara keimanan kita ni dengan asas kepercayaan kita. Nak tanya, agama Islam ni bermula pada bila? Start bila agama Islam? Baik, kalau kita belajar kat agama Islam ni bermula pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Apa gunanya kalau kita disebut bermula pada zaman Nabi Muhammad, apa kaitan kita dengan Nabi-Nabi dulu?
Adakah Islam itu agama baru? Banyak nak jawab ni. Dan benda ni dia ada di dalam silibus pengajian. Hatta dalam sejarah dunia sekalipun, dia menyatakan bahawa Islam itu agama yang pertama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pandangan silap. Hakikat Islam ni pada manusia lagi. Bermula pada zaman Nabi Adam hinggalah pada Nabi Muhammad. Dan kita juga mengakui bahawa Nabi Muhammad itu khatamun Nabi, penutup segala Nabi. Bila nama pada penutup, bermakna dia itu orang ngalah. Tak? Seperti mana disebut antara hadis yang masyhur, masalan fi nabiyyina kamasalin fi rijal bani darra. Perumpamaan Nabi kata antara nabi-nabi ni seperti seorang lelaki bina sebuah bangunan. Bila dia bina sebuah bangunan, dia keliling bangunan tu, dia tengok kemah, dia kata. Dan bangunan ni dia kata tak boleh nak tik, kecuali terdapat satu bucu tu ada bata hak tak lekat lagi. Tegur husuk. Jadi Nabi kata dialah bata yang terakhir tu yang melekat ke sebuah bangunan. Ini menunjukkan bahawa kronologi Islam ni antara nabi-nabi ni ada kaitan. Ibarat seperti sebuah rumah. Jadi kalau kita kata Islam ni bermula pada zaman Nabi Muhammad, tak kena sakit lah. Dan perkara inilah menyebabkan banyaknya salah faham terhadap sejarah dan juga ilmu perbandingan agama dalam mendefinisikan kronologi Islam, perjalanan agama Islam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun, ketika Allah Ta'ala menyebut, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ni bukan orang Yahudi, dia bukan orang Nasrani. Dia bukan Yahudi, dia bukan Kristian. Sebab apa Tuhan sebut? Sebab di dalam kitab Bible, kitab agama Kristian ni, dia terlalu mengakad bahawa Ibrahim atau dikenal sebagai Abraham sebagai nabi yang mengasaskan kaum mereka, terutama kaum Yahudi. Dan ibarat antara Kristian dengan Yahudi ni, dia seolah-olah merebut title, merebut nama. Siapa hak lebih layak daripada keturunan Abraham? Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah Hanifah Muslim. Hanif, orang yang lurus, dan juga Muslim. Muslim tu dia perkataan Islam. Tak? Dan dia tidak syirik kepada Allah SWT. Itu garis paduan aku bagi dah. Dia seorang Muslim. Dan kita tengok bahawa asas kepada ajaran setiap Nabi ni, dia akan ada konsep tauhid. Dia akan bawa konsep satu Tuhan. Tak akan bawa mengenai Trinity ke, tiga Tuhan ke, anak Tuhan ke, tak ada. Sebab semua Nabi bawa tauhid. Dan kalau kita buka dalam Bible pun jelas. Dalam Deuteronomy, bab nombor 6 ayat nombor 4 pun sebut bahawa Tuhan itu satu. Tapi kefahaman mereka yang menyeleweng selepas pada zaman Nabi-Nabi mereka termati. Tak. Jadi apabila kita kata kita faham konsep Nabi ni dia bawa tauhid, maka apa yang diimani oleh orang Islam pada hari ini adalah konsep keimanan yang dah diamalkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Mana Nabi-Nabi terdahulu pun Muslim. Akidah sama, agama sama. Cuma syariat yang berbeza. Baik. Bagaimana boleh wujudnya banyak agama tu? Kalau semua Nabi bawa Islam tak? Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berapa yang wujudnya Kristian, wujudnya Hindu, tak? Yang wujud banyak agama ni sebab apa? Antaranya adalah, sebagai contoh, Ahmad nak sebut, agama kita tahu dia tidak ada istilah agama samawi. Kita perlu faham, agama samawi orang selalu sebut. Kalau mengaji dekat agama samawi ada 3. Siapa dia? Agama Hindu, agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam.
Samawi ni maksud ke apa? Samawat, sama, langit. Bila isyarat pada langit, mana agama tu Tuhan buat turun? Tak. Bila Tuhan buat turun, taklah Tuhan buat turun agama Kristian yang memiliki konsep Trinity tu. Yang memiliki konsep 3 Tuhan tu. Adanya Tuhan Pok, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ada 3 Tuhan. Adakah Tuhan menurut ke agama Kristian ni? Dah sebut agama samawi sangat. Pas taklah Tuhan menurut ke agama Yahudi yang eksklusif pada mereka, dan mereka pun menyimpan daripada ajaran daripada kitab Taurat dan Talmud. Dan kalau kita kata Tuhan ni waktu 3 agama, kenapa Allah Ta'ala hanya mengakui satu agama saja? Inna dina indallahi Islam. Kita dah ingat ayat. Agama yang hanya diredai hanya Islam. Kalau dia ditakdir turun 3 agama, tidak sebut besar tu. Ini bermakna konsep kalau kita faham agama samawi terbahagi pada 3 selalu. Agama samawi ni satu. Siapa dia? Islam kita amal. Agama-agama lain hasil pecahan daripada penambahan dan juga penyelewengan yang telah dilakukan oleh penganut-penganut mereka. Hakikat kalau kita baca dari kitab Bible sendiri pun, kalau baca dari segi seorang Muslim baca, kita kata benda ni memang Nabi sendiri bawa. Walaupun ada penyelewengan itu, kita tak nafi. Memang jelas. Dan golongan Kristian, Scholar of Christianity pun, dia pun mengakui bahawa ada banyak berlakunya penyelewengan dalam kitab tu. Tak. Jadi hakikatnya bila sebut mengenai agama samawi, jelas. Baik. Apabila kita faham agama ni, semua Nabi bawa agama Islam. Bagaimana antaranya, saya nak cerita sikit. Dalam ni mengenai buku yang akan terbit insya-Allah bulan 5 ni, semua agama berasal pada Islam. Dan buku ni lebih agak kritis lah, agak lebih berat dan juga mendalam. Dan kalau nak faham pun insya-Allah dari segi akademik boleh terbaca lah. Sebab dia menceritakan bagaimana asalnya agama yang dibawa oleh para nabi-nabi berubah satu persatu hingga wujudnya agama yang ada sedia hari ini. Sebagai contoh, kita tahu bahawa agama Yahudi ni, walaupun ramai nabi-nabi diutus ke dari kalangan Yahudi, tapi mereka tetap menyeleweng. Dia jadi satu agama suku dah. Tidak berada dalam konsep Muslim dah. Bila sebut agama Kristian, kita tahu bahawa antara tokoh utama yang diangkat di agama Kristian adalah Nabi Isa. Nabi Isa ni Kristian ke? Tak kena kalau kita sebut Nabi Isa pengasas agama Kristian. Tak kena. Nabi Musa pengasas agama Yahudi. Tak kena. Sebab Nabi-Nabi tak bawa benda tu. Nabi-Nabi ni pun tak sebut mengenai agama apa seperti agama Yahudi, tak sebut. Saya bawa agama Yahudi, tak ada. Perkataan agama Yahudi dalam kitab Bible mengelah wujud sekali benda ada. Siapa dia tulis? Orang terkemudian, tak ada kaitan dengan Nabi-Nabi. Jadi apabila agama yang dibawa oleh para nabi ni diubah, seperti mana berlaku terhadap agama Yahudi, berlaku pada agama Kristian, begitu juga berlaku terhadap agama Hindu. Baik, di dalam agama Hindu ni, hak kita tengok pada hari ni di kuih-kuih tak, di ketik mana, benda tu dia dah jauh dah daripada kitab asal dia. Kalau kita baca dalam kitab Veda, banyak lagi konsep-konsep tauhid, konsep-konsep apa yang diajar oleh Nabi yang ada dalam tu. Hakikatnya kitab Veda, kalau tanya orang India, maaf lah kalau ada, kadang-kadang dia sendiri tak tahu. Kita sebab Amori cari kitab Veda, sebab kita dalam bidang ni. Bila tanya orang India, kebanyakan dia tak tahu kitab Veda. Kita perlu jelas dia. Dalam agama Hindu asasnya ada Veda 4 putih gini-gini. Nak kata benda tu dia tak baca. Nak baca mana? Sebab benda tu dalam tulisan Sanskrit. Tulisan Sanskrit pada hari ni tak guna dah.
Tak guna waktu kecek. Di bahasa ni orang terpahit nak faham. Tak. Antara konsep dalam kitab Veda ni sebut eka anekam. Eka ni maksudnya satu, ekam, satu. Aneka ni banyak nama. Jadi antara banyak-banyak ayat dalam kitab Veda ni banyak cerita mengenai konsep tauhid. Tapi mana boleh jadi banyak Tuhan tu? Start sinilah pemikiran manusia masuk di dalam akidah dan juga ibadah sesebuah ajaran itu berubah jadi sebuah agama baru. Dia tambah. Tak. Dan satu lagi, kalau Amal nak tanya, kebanyakan kita ni tahulah mengenai agama Hindu sikit sebanyak. Nak cerita mengenai kronologi agama ni, warna jadi Hindu ni. Antara disebut sebagai Tuhan yang mencipta di dalam agama Hindu ni adalah dipanggil sebut Tuhan Brahman. Brahman ni paling sahur lah. Isteri kepada Tuhan Brahman ni nama Saraswati. Baik, apa kaitan antara Nabi Ibrahim, isterinya Siti Sarah? Dia berlaku perubahan etimologi istilah. Daripada start zaman Aryan Serai masuk ke India, zaman 1500 sebelum Masihi lagi. Zaman dulu lagi. Oh, jauh lah. 1500 Masihi. Apabila dia berubah peristilahan daripada perkataan Abraham ataupun Ibrahim ni, berubah etimologi sebutan dia kepada Brahman. Jadi isteri kepada Nabi Ibrahim nama Sarah, dan isteri kepada Brahman ni Saraswati. Juga berlaku etimologi perubahan. Ada kaitan benda tu. Dan bagaimana berlaku ni? Panjang. Banyak istilah berlaku. Dan di dalam Veda pula ada juga sebut mengenai ilaspak dalam bahasa Sanskrit. Ilaspak ni kat ibarat Baitullah lah. Rumah Tuhan. Sebab Nabi Ibrahim ni di antara orang yang membangunkan Kaabah. Jadi bila sebut dalam Veda sebut ilaspak, diciptakan di tengah pusat bumi. Pusat bumi ni di Mekah. Bermakna dia mengakui bahawa Kaabah tu dibina di Mekah. Ini bermakna ada seorang Nabi yang bawa benda tu. Tapi apa jadi hak kucahaya habis ni pasal ini? Sebab benda tu telah berlaku perubahan. Telah berlaku perubahan. Sebab semakin lama dah. Islam zaman Nabi Muhammad. Tak jauh dah kita Nabi Muhammad. Pun masih ada golongan-golongan sesat yang wujud. Sepertinya golongan Syiah paling jelas. Sebab apa? Konsep pertamanya dia menambah di dalam hal akidah dan juga ibadat. Sehingga mewujudkan satu ajaran yang khusus. Tak ada kaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi selagi ke Islam start pada zaman Muhammad ni, kira tak jauh lah. Dah 1400 tahun. Pun berlaku banyak perubahan. Hattalah agama Nabi Ibrahim tu lagi lama menerima resapan daripada fahaman-fahaman luar sehingga mewujud sebuah agama baru. Dan fahaman itu berkembang sehingga berubah jadi sebuah agama kita tengok pada hari ini. Itu antara perlu kita jelas bahawa konsep keimanan kita ni, hak kita orang Islam amal ni adalah kronologi apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dulu. Tak. Jadi apa yang pecah jadi banyak agama ni adalah perkara yang orang melampaui batas. Orang masuk campur tangan dalam urusan ibadat. Dia tambah, dia buat sebagainya. Benda hak Nabi dia tak sebut, dia pergi buat. Hatta pada zaman Nabi Musa sendiri. Zaman hidup Nabi Musa tinggal sebentar je. Pergi bukit tersenar ni. Samiri molek-molek pergi buat. Lembu. Dah bakat semua. Tu ketika hayat zaman Nabi Musa masih hidup lagi. Pun berlaku perubahan. Bagaimana pula agama? Sebab itulah dalam Islam ni, kalau kita nak bincang bagaimana keaslian Islam itu terjaga sampai hari ini, panjang. Dan benda tu sangat menarik lah. Dan insyaAllah benda ni akan aku kupas dari buku Semua Agama Berasal pada Islam. Hikmah. Sebab apa? Nabi ni dia ada satu istilah dia guna dan benda tu terjaga sampai hari ini. InsyaAllah nanti kita bahas. Baik. Apabila kita bahas mengenai konsep ke mana asas percayaan kita tu, maka
Di dalam bab ketiga dalam buku ni, Amar dah ulang. Sebab apa antara orang Melayu ni dia sangat suka kepada benda-benda pelik ataupun benda-benda mistik. Ada? Kau kita ni tak ada sebab kita ni belah belaka. Akhir dah tulis balik. Baik. Antara perkara yang menanam perkara menyebabkan orang Melayu ni jadi macam nak kau benda gantung kepada saya pada kuasa Tuhan ni. Dia dimomokkan daripada kecil mengenai konsep-konsep yang tidak ada asas pada Islam. Antara kepercayaan hantu. Lepas kali ini ada lagi ke? Orang percaya ke hantu? Hantu ni dia tak sama dengan jin dengan syaitan. Hantu ni kalau ikut definisi dia ni sesuatu makhluk yang penuh hidup dan dia mati. Dan bila dia mati, roh dia ni jadi roh jahat, duk tebal, duk kocau orang. Dalam Islam tak ada konsep tu. Sebab bila orang Islam ni mati, di antara dua sama ada kubur dia tu taman-taman syurga ataupun lubang-lubang daripada neraka. Pas bila masa nak tubik merayap kawan. Dalam akidah Islam tak cerita benda ni. Tapi bagaimana benda tu boleh ada dalam pemikiran orang Melayu? Siapa cerita duk jajah, kita duk tengok. Dok, anak-anak siapa nak tubik malam takut. Bagaimana benda ni? Baik. Konsep kepercayaan antara agama, antara banyak-banyak agama di atas muka bumi ni, agama yang mencerita mengenai konsep hantu ni dia ada dua yang paling dominan. Pertama agama Buddha, kedua agama Hindu. Dan konsep kepercayaan hantu ni dia adalah kitab agama dia. Dalam Islam tak ada. Jadi orang mana percaya kepada hantu tu ingat. Tak ada kitab. Dia benda tu ada asas daripada agama lain. Baik, lagu pada siapa kau orang Melayu pun terima percayaan. Nah, kita bincang. Di dalam agama Buddha, dia ada satu konsep dinamakan sebagai peta. Peta ni maksud hantu lah. Nah. Dan mereka juga ada satu hari dirayakan hari hatu lapar. Mana percaya pada hatu tu menebar dalam agama Buddha. Ni gambar ni digambar hatu lapar. Gambar hatu lapar. Sebab dia ada satu percaya dia akan rayakan satu hari tu merayakan hatu lapar. Dan juga kitab yang menceritakan mengenai konsep hatu ni gini sikit-sikit serupa dengan orang alam Melayu ni. Sebab orang Melayu ni dia percaya kepada hatu lebih pada 50 jenis hatu. Hatu raya, hatu pucu, hatu apa lagi? Oh, ada belakang. Kalau hepo-hepo tu dalam 50 jenis. 50 jenis kau hatu yang percaya orang alam Melayu. Tak. Sebagai contoh, putih anak. Bawah ni paling sahul dari tanah Melayu. Asalnya seorang retin tak? Orang pun bila mati tak, mati ketika mengandung dibunuh orang. Maka dikononnya bila mati dia tu dia roh dia ni kocau orang. Konsep dia berdasarkan orang yang hidup. Dan orang hidup mati lepas tu roh pergi jalan mayat kat sini. Konsep ni tak ada, dah ada dalam kitab Vinaya Pitaka dan juga Peta Batu. Kitab Peta Batu ni ada rumah hamba. Dan kitab dalam buku yang hamba ulah hamba masuk. Dia senara beratus-ratus jenis. Hatu macam-macam. Serupa dengan orang Melayu kan. Baik, apa kaitan orang Melayu ni dengan agama Hindu Buddha ni kan? Oh, sini. Sini dia satu perbincangan sejarah yang agak kita kena ambil lah. Bak pengaruh Hindu, pertama kita tahu bahawa Islam terima pada zaman di Nusantara ni, antara paling awal sekali adalah sebelum abad ke-7 Masihi. Pada abad ke-7 Masihi ni, dia masuk pun tidak banyak lah. Pada abad ke-15 tu baru startnya kerajaan Islam Melayu Melaka. Jadi dah tempoh perjalanan dakwah Islam ni agak panjang, nak boleh sapa. Jadi sebelum pada tu
Lah siapa yang agama Hindu dulu di Nusantara kita ni? Di Indonesia, di Malaysia, tak, di Brunei, di Selatan Thai. Semua tu lah menerima resapan daripada agama Buddha, Hindu Buddha. Mula-mula masuk agama Hindu. Lepas tu pada abad ke-8 hingga abad ke-11 terbangunnya Empire Sriwijaya. Empire Sriwijaya ni empire yang paling besar lah yang di Nusantara ni. Kalau baca sejarah, memang ada benda. Jadi pada Empire Sriwijaya ni, pada ni Raja Asoka di India, dia telah menyebarkan dakwah agama Buddha. Siapa tu? Sriwijaya. Dan ketika tu masyarakat pun menganut agama Buddha. Dan daripada agama Hindu masuknya agama Buddha, jadi campur dah dua tu. Lepas jatuhnya Sriwijaya ni pula, bangun pula Empire Majapahit di Bali, tak, di Jawa. Empire Majapahit ni juga luas juga. Dan Majapahit ni pula agama Hindu. Ada pusing tu antara Buddha, Hindu, Buddha. Tak, antara Buddha, Hindu, lepas tu jadi Hindu Buddha. Dia panggil istilah baru, dia panggil Hindu Dharma. Jadi asaskan dia dibawa oleh kerajaan Majapahit. Jadi sebelum hari Islam ni benda ni dah siapa di kalangan masyarakat Melayu. Benda ni duk tanah dah dalam pemikiran kita. Dah. Ni antara kalau nak tengok Sriwijaya, bawah warna kelabu ni, itulah Empire Sriwijaya. Wah, siapa ke Malaysia? Siapa? Tak, Nusantara sebagainya. Ni Sriwijaya. Ni faham aku datang ke Ben? Sinilah faham mengenai peta batu, mengenai cerita hantu ke apa ni. Akidah kepercayaan pada hantu masuk. Pada zaman ni dia mula masuk dan masyarakat masa tu percaya mengenai supaya konsep agama Buddha. Lepas tu jatuhnya Sriwijaya, naiknya Majapahit. Nah, sini agama Hindu pula kembali. Agama Hindu juga besar. Okey, baik. Antara faktor lain kita nak tengok gapo dia lagi pengaruh. Betul ke? Orang Melayu ni banyak terima sampai daripada agama Hindu Buddha tu. Kita nak bincang benda. Antaranya kalau zat dah zaman tu kan. Zaman yang tak ada. Gapo dia ni? Acu ayat sorry. Pada tahun 1919 dan tahun 1921, 1933 di Kelantan ni, dia satu perarakan burung petala Indra. Yang ada atas burung petala Indra ni bukan calon-calon. Antaranya pepinai tak. Lepas tu Tok Peti pun ada. Kita nak cerita pengaruh agama Hindu Buddha ni mari mana. Dan masyarakat kita sendiri pun dah aman ni dulu. Dan hari ni pun ada lepas ni kita sebut. Jadi burung petalawati ataupun petala Indra ni, ketika orang Kelantan dulu, dia ada satu mitos, dia percaya bahawa ada burung ni jaga negeri Kelantan. Sejarah. Dan burung ni dia ada besi-besi dia. Di Thailand ada, di Kedah pun ada. Dan kalau di Kelantan, selain pada tahun 1933, tak lama dah burung petalawati, ingat? Burung petalawati ni dia orang Pasemah. Dia buat. Dia buat belarut burung ni. Sosok habis dah. Ya, benda ni baru. Orang kita ni dah. Masa tahun kecil kali. Dia dah belarut. Sebab dia kaitan dengan benda ni dengan raja. Baik. Ni antara burung hak zaman dulu ni, orang Kelantan buat ni. Yang sebelah alik kanan, alik kiri ni, tu di Thailand. Di Thailand dia panggil burung gagak surau. Dekat kita petalawati, petala Indra, di Thailand dia panggil gagak surau. Benda tolak ya. Kalau di Kedah dia panggil garuda. Dia ada kaitan so. Baik, benda ni dia mari dalam satu kitab agama.
Iaitulah kita agama Hindu. Kepercayaan kepada burung. Burung yang jaga raja, burung yang jaga negeri ni, dia mari daripada kitab Ramayana. Kitab agama Hindu. Kitab sastra lah, kitab cerita. Dan dia dikenal sebagai burung jentayu, burung yang berjaga. Tak? Jadi asas kepercayaan ni telah masuk dalam masyarakat Melayu, sehingga kita pun buat versi tersendiri, jadi burung hak talawati tadi. Benda ni asas mari sini dari kitab Ramayana. Dah. Dia ada kaitan dengan Dewa Rama dan juga Vishnu. Ada. Hak tangan banyak tu Vishnu. Ya, hak di sebelah tu isteri kepada Rama yang nama apa tak ingat. Dalam kitab Ramayana. Ni antara yang terpengaruh dalam sejarah Melayu kita juga. Sultan Melaka ketika dia menikah dengan Puteri Hang Lepo, dan juga dari itu ada gambar burung Petalawati ataupun burung jentayu. Ada kaitan dengan kitab Ramayana. Asal tu mari pengaruh Hindu Buddha. Tak, kita nak mesti nampak sosok. Baik, seterusnya pengaruh Hindu Buddha ataupun lebih jelas pengaruh Hindu dalam perkahwin ni ada perkara yang menebar di dalam masyarakat kita. Dulu adalah mengenai renjih-renjih ke apa ni yang bawa tak ingat lah. Ada lagi kat sini? Ada? Tak apa, beras kunyit sebagainya. Benda tu memang asas kepercayaan dalam agama Hindu jelas. Jadi memandangkan benda-benda mesti hak renjih gapo, mai hak terpetawa gapo ni telah menerima hakikat lah. Kita agak benda tu telah berasal-asal dihilangkan dalam masyarakat. Cuma tinggal sisa sokaro lagi, iaitu pelami. Pelami ni ketika perkahwin ni dia selalu sinonim dengan Dewa Rama juga, dengan isteri dia Dewi Sita. Rama dengan Sita ni dia antara cerita romantik. Cerita hak romantik ibarat Laila Majnun lah, cerita orang Arab. Tak, Qais dan Laila. Kalau di Eropah dia ada Romeo and Juliet. Tak. Dia ada kisah-kisah romantik. Kalau dalam agama Hindu dia ada kisah dia antaranya cerita Ramayana ni. Jadi tak ketika Dewa Rama ni dia ni seorang monogami, dia tak nikah sama. Dia nikah seorang. Sebab dewa lain tu nikah sama. Jadi dia nak mengakak cinta sejati dia tu. Dia buat satu rakyat Hindu mengakakkan benda tu sebagai ritual perkahwin ni. Ritual kesetiaan. Maka benda hak kita tengok tu pelami juga berasas daripada mereka. Baik, selain pada tu antara pengaruh di dalam agama Hindu ni wayang kulit. Wayang kulit juga jelas terpengaruh daripada kitab Ramayana juga. Hak ni berkait dengan Dewa Rama ni. Dan memang orang Melayu Nusantara dulu bila sapa agama Hindu, kitab ni yang paling seru sekali. Betul? Jadi pakat duk mai kulit adanya gapo dia? Hanuman. Betul? Teganggo, Pok Dogo, Dewa Rama, Sita sebagainya. Benda tu nama-nama dalam kitab Hindu. Dia ada monyet duk sembah tu, itulah Hanuman. Hanuman. Dia selalu disebut kalau tok-tok jaga apa? Orang nak mai kulit tu. Ada. Jadi benda ni telah menebar lama dah dalam masyarakat kita. Selain pada tu, banyaklah antara melengger, adat melengger ni ada tak ada lagi tak? Tak ada dah. Melengger pun ketika mengandung. Kalau ada pun orang lama-lama benar dah. Sebab melengger ni dia ada kepercayaan pada hari-hari tertentu pula. Dan benda ni memang tak ada kaitan dengan Islam. Benda khurafat. Percaya bila melengger anak jadi.
Tak tahu kena lain gitu kalau hok nak bayar peti raya tu. Tapi nak ceritanya mengenai benda tu tidak ada asas. Dari segi logik pun tak ada. Dia berasas kepada agama lain. Dan antara perkara yang sebenarnya yang menjadi, yang tebal mungkin kita sendiri dah amal, dah buat, antaranya adalah kenduri arwah. Ni panjang lah. Lepas ni ambil cerita lagu mana sejarah warna kat boleh orang kita ada buat kenduri arwah. Dan hakikat dia ada kaitan dengan agama Hindu. Azal dulu. Tak ada. Baik. Kenduri arwah ni ngelah kali. Dia tak ni. Baik, beriman kepada benda pelik. Kebanyakan orang kita ni bila dia beriman ni, dia letak perkara-perkara ajaib. Dia letak tu benda ibarat benda ajaib ni kait dengan agama. Tak, sehingga ada orang obses dia tengok langit-langit ada kalimah Allah, tak. Tengok di pohon-pohon kayu ada kalimah Allah, kalimah Nabi Muhammad sebagainya. Dan dia pun anggap benda tu, inilah kebenaran buktinya agama Islam ni agama yang betul. Mari situ. Kita ke sana situ. Tak. Bila bahaya tsunami tak, masjid tak utuh. Pakak habis kata. Tuhan jaga rumah tu. Kita kata ni lah tanda kebenaran agama Islam. Kita pergi sana situ. Benda ni kita pergi letak atas satu dia panggil dasar keimanan. Kita anggap benda tu seolah-olah menjadi kewajipan. Kalau ibarat agama Islam betul kat habis benda berkaitan dengan alam ni, perlu ada kalimah Allah, baru kita rasa nak beriman. Betul kalau gitu. Ni supaya kita tengok gambar. Ramai agak duduk jajah. Kalau dalam Facebook tu agak jenuh lah. Pakat dia tak space. Bagus baru. Kita tak ada masalah. Cuma cara kita nak sandar tu kan. Bila ada kalimah Allah langit, kita puji. Tak. Kita nak kata duduk. Kata agama Islam ni agama yang betul sebagainya. Tiba-tiba orang Kristian awak mari benda lagu ni. Lagu nak jawab. Lepas tu kalau orang Buddha pula awak mari, awal betul Buddha pula. Lagu mana? Lepas tu orang Kristian pula awak mari ambil salib duduk daging pula. Awak dah cari dapat kepala gitu je buat dia nya. Ada pada yang waktu kat hal kita. Kalau kita nak hujah ada tak? Betul kah kita letak satu sudut benda-benda hak keajaiban, benda-benda pelik kita anggap. Kita pergi sandar dengan benda, disandar kepada keimanan. Tepat tu salah betul. Dan banyak lagi lah. Antaranya gerbang Shinto. Shinto ni di Jepun kan. Dia panggil Tori Shinto. Ketika pertama berlakunya gempa bumi, tak betul. Pakai akak kuat keimanan buat dia. Duk kata percaya agama Shinto agama betul. Apa fikir kita juga. Lepas tu yang kedua, dia tengok gerbang dia ketika berlakunya gempa bumi dan juga tsunami, tak utuh juga dia kata. Dia kata benda ni memang khamah. Dia kata agama dia betul. Padahal Kristian ketika Taufahayan di Filipina, tu gambar. Pada Taufahayan, sekeliling habis ganak. Tinggal-tinggal patung Nabi Isa ni, Jester, duduk cokoh di situ. Jadi bila patung ni nampak duduk di situ, maka ramailah orang Kristian ni anggap benda tu ajaib. Orang Islam pun apa murtad. Anggap agama Islam agama betul. Sebab apa? Sebab dia handas situ dah. Benda pelik kait dengan agama, benda pelik kait dengan akidah. Salah. Bila berlaku dalam agama lain, hang mudah. Tercengak-cengak nak jawab. Lepas tu di Kuala Lumpur ada satu rumah di Pantai Indah. Gambar Jesus ni, gambar Tuhan Kristian ni, Nabi Isa lah. Tubik minyak. Dia tak ada hati. Banding benda pelik. Dia boleh hak tubik. Patung tubik madu. Lepas kita nak buat tubik ke apa? Nak abatan ni, agama tak ajar. Tak. Duk jaja pula, kita aku tak bakar ke apa.
Kita tak nafi benda Tuhan nak bagi kita, Tuhan bagi. Tapi kalau kita nak letak sandar benda tu pada agama dengan akidah, tak kena. Salah kita duk besar kata, oh aku tak terbakar, aku tak terbakar. Salah kena ada hak orang Kristian. Hak jenis ekstrim sikit. Nak test kali, dia ambil Quran dia bakar. Kapan-kapan terbakar sungguh. Lagu mana? Pasal dia cerita dia jaja. Oh, karut orang Islam. Kau masalah orang kita. Tahu? Benda tu pada kita berhenti kuasa Tuhan. Berhenti situ je. Jangan ada lekat apa kita ni, oh inilah kehebatan Islam ke apa duk sana lebih pada tu, jangan. Sebab agama pun tak ajar benda-benda ni. Tunjuk benda-benda pelik ni. Agama tak ajar. Walaupun mukjizat sekalipun. Berhenti pada zaman Nabi yang benda tu. Dan mukjizat paling besar sekali adalah mukjizat maknawi. Al-Quran kita duk guna itu. Tu mukjizat paling besar sekali. Berbanding mukjizat hissi ni. Hak benda-benda Nabi buat luar kepada kebiasaan. Al-Quran itu sendiri tu mukjizat paling besar sekali, paling hebat. Tak? Jadi di situ. Baik. Lagu mana kita nak nilai agama ni betul ke tak? Adakah kita duk balik tunjuk dia ni ada perkara ajaib gini, dia ni ada perkara ajaib gini? Tak susah. Jadi antara Al-Quran sebut, antaranya pendekatan berhujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Telah. Nyatakan bukti. Mari bukti, hujah. Sekiranya kamu daripada golongan yang benar. Wak mari kita debat. Kita baca. Dah. Inilah perkara yang mengukur antara benar dan tak benar Islam. Sebab agama tu. Kalau dok pada tunjuk benda ajaib, semua orang boleh mari. Lebih pada kita. Dan memang agama tak ajar benda tu. Tak. Jadi antara metod paling utama kita kena berhadapan dengan golongan non-Muslim, golongan bukan Islam, dengan metod ilmiah dan logik. Dan memang benda tu dianjurkan oleh agama. Tapi di Malaysia ni tak banyak lah. Kalau kita tengok antara yang terkenalnya Dr. Zakir Naik, cara dia guna tu, gitu baru betul. Nak nilai betul tak betul agama ni, hujah. Sebab orang ni dia berdiri di atas kefahaman akidah ni, kita faham dengan kejap ni, sebab kita faham. Bukan nak sandar mai tengok benda pelik kita pakat dak hatut dak. Dah. Berdiri pada atas fakta dan juga hujah. Tu Islam. Baik. Seterusnya, laju sikitlah. Bab ke-6-nya membincang mengenai cerita tahyuk Islami, tajuk ambo-bobo. Sebab apa disebut tahyuk Islami? Perkara yang tidak ada asas pada agama, pertama-tama benda tu melibatkan perkara gaib. Dia sandarkan benda tu di atas nama agama. Yang paling terkenalnya buku-buku yang dulu pada zaman 80-an 90-an, buku majalah Mastika. Buku Mastika ni antara sumber yang mengajar masyarakat Melayu ni menjadi baik bila adanya satu kematian, kalau suruh khatimah lah. Tak, kalau orang jahat mati kak, mulalah tengok kepala bertukar jadi lembu dan sebagainya. Seolah-olah bila orang mati tu digambarkan, ditunjukkan benda tu seakan jelas Tuhan nak azab dia dengan muka korak sebagainya. Ada. Kalau di Indonesia juga ada sinetron Hidayah. Itulah ya. Tanah Kubur. Supo juga cerita tanah kubur dalam Astro Oasis. Atau perkara yang khurafat yang ditanyakan oleh filem tu sendiri masuk dalam minat masyarakat Melayu. Cerita tanah kubur ni tak ada asal. Nak tanya ramai-ramai ni, siapa yang rajin tengok bila orang mati, asalnya mayat jadi molek, tiba-tiba bertukar. Ada putih muka. Dah. Seperti gambar tu tengok. Ni gambar hak cerita tanah kubur. Dan cerita ni antara yang dapat top rating tinggi dah kot. Orang bakat minat. Cerita mengenai tanah kubur. Orang jahat mati sikit kak, mula buat cerita
Sekian dia azab ni gini. Kita tidak nafi azab kubur. Tapi gambar tu dituju seolah-olah Islam ni kecek bila orang mati, orang jahat mati ni dipuruk mayat je lagu ni. Seolah-olah benda tu Islam kecek. Tak? Oh, duk siap buat ular berapa. Jelas dia tunjuk benda tu. Tapi dia pandai dia puh ular sawo burma. Nabi kalau dia bubuh ular sawo batik, tak dengar cerita dah apa dia. Sebab ular sawo burma ni ular yang paling jinak lah dia kata. Jadi nak ceritanya kita duduk faham bila tengok cerita tu seolah-olah bila orang mati kada sikit-sikit kita kata ni jahat. Sah mengaku. Dah digambarkan lagu tu tak kira masuk syurga. Kita boleh nilai kalau lagu ni mengaku. Kalau tu cahaya lagu ni ni syurga. Sedangkan agama tak sebut benda-benda gitu. Tak ada landasan pada agama. Oh kita ni duduk. Kadang-kadang duk ambil cerita dia tidak cek. Tak. Aku selalu sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun fi naba'in fatabayyan. Bila mari orang fasik bawa satu khabar berita kepadamu, maka kena cek dulu. Ini ya garis panduan Islam ajar. Begitu kau dengar cerita Mustafa Kamal Atatürk. Nak cerita sikit. Mustafa Kamal Atatürk antara orang yang menjatuhkan kerajaan Turki Ottomania, Khilafah Turki Ottomania. Jadi pengasas pada Turki moden pada hari ini. Dan cerita mengenai kematian Mustafa Kamal Atatürk ni tersebar di kalangan masyarakat kita. Seolah-olah dia ni mati, panahlah segalanya. Bila mati, gali-gali tanah, kubur tak terima. Nah, lah tak atas tanah, tindah dengan batu lah gitu. Kubur ada apa hari ni. Kalau kita berdiri atas hujah lah, atas sudut akademik, memang tak ada benda tu. Orang Turki sendiri pun tak ada bicara benda ni. Tiba-tiba siapa di dalam masyarakat Melayu jadi positor cerita tanah kubur Mustafa Kamal Atatürk. Sebab apa? Sebab perang memastikan kepala duk didik dah. Bila orang jahat sikit-sikit kena gambar bila mati ni gini. Oh sebab tu dia wajah. Lepas tu kubur tengok kubur Mustafa Kamal Atatürk tu ada dengan kubur dah. Ada binaan bermakna dia kata Mustafa Kamal Atatürk ni tak boleh tanda-tan. Oh ada cerita. Kak kalau main hujah lagu tu banyak lah tanya kubur-kubur hak tinggi lagi pada tu. Di Singapura tu si ada kubur lagi. Kubur Habib Nuh. Pas tak kata Habib Nuh tu bumi tak terima. Kalau nak main hujah lagu tu tak boleh lah. Benda tu. Jadi kita tidak nak akui bahawa nak cerita Mustafa Kamal Atatürk tu baik. Tak. Jahat tak jahat. Tak, jasa dia azab, terima dia Tuhan. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tak boleh nak terima, nak rekod-rekod. Walaupun dia musuh kita sekalipun, tak boleh cerita. Tak boleh tak kasih. Dalam ilmu perbandingan agama, disiplin dia, kita tak boleh nak kritik agama lain sembrono kasih. Tak boleh. Kita kena ada hujah tu. Tak. Baik, kalaulah betul masyarakat Melayu ni, dia masyarakat cerita ni, cakap Melayu ni dia apa kita tak percaya cerita ni tak? Kalau kita percaya benda ni, kita mengatakan bahawa agama Islam ni adanya metod ataupun cara ni, bila mati seseorang ni digambar azab dia sikit-sikit lagu ni. Maknanya orang boleh tengok. Tukar dak. Hak paling sahur tukar kepala jadi babi. Orang ramai cerita. Baik kita tengok dalam sejarah Islam sendiri. Antara orang jahat hak paling terkenal hak pala-pala pengak. Abdullah ibn Ubay misalnya. Dia ni bapa munafik. Dan Nabi tahu benda ni. Ada khianat Nabi, dok jahat Nabi dia. Gak dia tidak khianat tu lelaki, kau khianat Nabi ni. Nak pandai cerita tentang kubur, pandai khianat tu lelaki. Hak ni khianat Nabi ni. Ketika dia mati, siapa dia yang semaya dia? Tidak ke Nabi. Sehingga turun ayat lari pada semaya kat orang munafik. Nabi sendiri semaya dia dan dikafankan dengan pakaian Nabi. Itu menunjukkan tak ada pula riwayat cerita Abdullah Ubay bin Salul ni mayat bertukar jadi ulat. Tak ada. Nyonya ada ulat tubuh dia. Tak ada.
Kalau ada ramai dah ulama-ulama hadis rakamkan benda tu. Sebab benda tu penting. Melibat dengan akidah. Tapi tak ada. Faham mana jahat orang atas muka bumi hak pada Islam pada hari ni dengar Allah bayang selalu ni. Wakil nak kepada kekasih Allah sendiri. Tak. Lepas tu Abu Lahab. Abu Lahab ni kalau kita baca Quran ada nama dia. Dan nama tu akan kekal sampai kiamat. Tak. Tabat tiada Abi Lahab bin Wattab. Mana dilanak Abu Lahab ni? Bila disebut Quran ni mana berat benar lah. Tapi bila mati, tak ada pula riwayat cerita Abu Lahab ni tukar jadi mayat, jadi kudih. Tak, kubur berasap. Tak ada. Azab kubur ada, kita tak nafi, tapi dengan cara agama aja. Benda tu benda gaib. Tak dapat. Urusan tu hal benda tu. Tapi kalau melibatkan cerita orang kata duk jelas apa cerita dalam kubur bila tanya orang, tak. Siap bunyi sound lagi kubur. Tapi tak. Dia boleh dengar pula azab kubur dalam kubur. Takkan benda ni bercanggah dengan akidah. Tak benar. Ubay bin Khalaf antara orang satu-satunya yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hayat Nabi ni ketika Nabi perang, ramailah. Tak. Banyak antara perang Nabi ni. Nabi hanya bunuh seorang je. Tak ada lalu seorang. Ni Ubay bin Khalaf. Nabi bunuh dia. Jadi bila orang dibunuh Nabi ni mana celaka betul. Kalau orang Nabi bunuh ni. Tapi ketika hayat dia, ketika mati dia, tak ada disebut. Ketika mati dia tu tokar mayat jadi khinzir sebagainya, tak ada. Jadi bagaimana jadi kita percaya seperti yang dijajah-jajah cerita-cerita tanah kubur dalam buku-buku Mastika. Melibatkan akidah tu. Baiklah kalau kita percaya ke cerita tu. Mari pula orang Cina ke, tak? Orang agama lain. Dia kata agama Islam ni dia kata kucar dia kata. Sebab apa? Sebab orang nampak tonggil nah dia kata. Bila mati mayat tukar jadi gini. Bila mati mayat tukar jadi ni. Dia kata kami orang Cina mayat banyak okey mah. Tak ada gapo. Oh, nak banding lagu tu nak orang. Mana kami ni agama betul lah dia kata. Hak demo ni duk main kekep tukar ni mayat jadi buruk ni. Tak betul lah. Ni main hujah kata dia tu yang jawab kan. Amal paham ngapa tak percaya lah. Kalau dia kisah lagi tu, salah kau orang Cina kau bertanya lagi. Gambar dia salah tu. Siapa kau dia tu? Mari pula orang agama Kristian dia kata tengok dia kata bila orang Kristian mati tak ada apa-apa pun. Berapa orang Islam mati banyak berlaku-laku ni. Dia kata agama Kristian lebih betul. Dia kita nak jawab kalau main hujah lagu tu. Hakikatnya kita sendiri tahu benda tu tak ada asas dalam agama. Tadi apa kita pergi sandar situ? Tak. Jadi cerita-cerita begini Allah benda-benda yang menanas khurafat atas nama Islam tu sendiri. Dengan Atuk Lebarnya tak? Pak Adi. Tak apalah dia menggunakan tu skrip je. Orang tu skrip dengan penapis-penapis skrip ni masalah. Tapi itulah kadang-kadang masyarakat kita kurang peka dalam masalah ni. Kita nak ambil macam mana? Baik, mengenai takal azimat ni sini lah masyarakat kita pun dah faham dak mengenai pergantungan kita ni, akidah kita nak kejap ke mana. Takal azimat. Azimat ni dia berdiri di atas kepercayaan. Dia tidak ada istilah mengenai kita kata kelebihan saintifik atau tak ada. Sebagai contoh dulu duk soho mengenai kayu kokar. Duk jual kayu, jual mata. Benda-benda ni kalau kita nak sebut, itu dah salah main orang lama jual kayu kokar tak. Kalau kita jumpa dia, kita tanya dia. Bagaimana khasiat-khasiat banyak-banyak dia ni? Ada kajian saintifik tak? Ada. Dia kata apa? Dia kata ni bukan khurafat, bukan syirik. Dia kata kayu kokar bila pakar tak kena patut dia ulang. Betul lah tidak patut kayu itu, dia patut tuai.
Lah cerdik. Nak main jajan lagu tu boleh. Jadi kalau kita kata benda tu berasaskan kepada percayaan, dia hanya berasaskan kepada percayaan saja. Jadi bila setengah orang ni, bila kita berujuk, dia kata bahawa gelega, lipel, kayu kokar, kemata, gapo-gapo ni tak ada benda yang boleh bagi kebaikan pun. Kalau ada, nyatakanlah bentuk saintifik. Nyatakan bentuk saintifik. Dia kata tu pisau dia makan. Pisau dia bagi manfaat kan kepada vitamin. Dah. Why ada kan? Betul segi saintifik. Pisau tu jelas dari segi sains, boleh jelas benda itu. Pot temaga mengenai apa? Dengan gelega, dengan batu mata ni, benda ni tidak ada saintifik. Hanya berdiri di atas kepercayaan mata-mata. Bila sadar kepada percayaan, kita anggap benda tu dah ada kuasa. Pakai benda ni, tak selamat pakai ni. Kita sadar situ. Dan benda ni, dia berkaitan dengan cara kita faham. Dia tak kira sangat macam benda-benda ni. Macam dengan azimat kau tak. Sebab dalam Islam ni total tak terima benda ni. Innar ruqa' wal tama'im wal tuwalat asyirk. Sesungguhnya ruqyah ni, jampi serapuh. Tidak kaitan dengan Islam ni. Dan juga tamimah, tangkal, dan juga sihir adalah syirik. Jelas Nabi sebut lagu tu, syirik berlaku. Dia kepercayaan ni dia letak daripada hati. Dia tak kira benda. Dia tak kena kalau kita kata timu batin ni boleh bagi ada buah timu. Kalau kita percaya ada buah timu batin ni, tak kena sengat dia lah. Dah. Rumah tak masuk curi. Buah timu batin sendiri tu, walaupun timu batin, benda tu tak salah sebab bukan sebab benda tu. Akidah kita, kepercayaan tekok kita sandar situ. Tak kira lah mikrofon ke. Kalau dia tekok mikrofon ni ada kuasa begini-begini, boleh selamat kerja begini-begini, benda tu salah. Dari sudut kepercayaan dia, bukan mikrofon tu salah. Tapi jadi bentuk azimat dan tangkal ni, sebab benda ni sinonim. Bila orang tulis rajah azimat, dia kata benda ni ada. Kalau pakai benda ni pelaris. Tak. Bila pakai benda ni orang pergi kedai. Biasa kalau kedai-kedai ramai tu benda ni. Hakikat seperti Nabi sebut tadi, syirik. Jelas kita sandar tu kepada benda lain. Tak. Baik. Islam jelas tolak main tangkal. Dalam agama lain, bak tangkal ni paling sorok kali. Sebab agama lain, antaranya agama Kristian, dia ada salib tu, cross kan. Salib ni kalau kita kadang-kadang kalau ada sains daripada agama Kristian, kalau kita ngosek dia ada. Ngosek lah mana saja nak sakat dia malam-malam. Dia kata tak apa, dia kata ada cross ni. Tunjuk salib dia. Itu bi jalan. Sebab dia itikad dia letak pada tangkal. Dalam Kristian je lah benda ni ada. Yang paling banyak sekali dalam agama Buddha. Sebab dalam Buddha ni dia ada kepercayaan adanya nasib buruk, ada nasib terburuk. Kalau kita pergi topak, ada topak ni ada ketik patung duk seller, dia panggil Wat Macimarah. Di waktu dia ada satu kitab, dia tulis Mahatanaka. Kitab Mahatanaka. Kitab ni kitab ramalan. Hak pergi ramal di tempat dia ni bukan orang Sia. Orang Melayu pun ramal. Tebak ramal itu. Tengok pakai tudung molek. Duk mai tunjuk kitab tapal lo. Kata main apa boleh ni? Rupa-rupanya kitab tu dia sebutin lagu ni. Dia ada satu macam pembaris. Dia tak tapal lah, dia pun sendar. Dia ikut belek lah kawan. Lepas tu dia buka. Jadi Tok Sami pun tengok dia kata, hari ni nasib malang, dia kata. Arah malang dia. Jadi bila nasib malang, nak hindar pada malang, dia pun jual tangkal. Asal tu. Sebab tu kita tengok dalam orang Buddha ni banyak kali tangkal. Gatot tekok tangan tak. Sebab dia berasaskan kepada ramalan. Adanya hari celaka, adanya hari baik, adanya untung, adanya rugi. Fikirlah gitu.
Kalau buat gini-gini boleh hutang, buat gini-gini rugi. Dari segi kepercayaan dia sandar benda tu salah. Tak. Dia nak kau rumah lama lain nak bila kat banyaklah. Jelas. Jadi pengaruh-pengaruh benda ni, kepercayaan pada sandar pada benda ni juga merosak dalam masyarakat Melayu kita. Ini antara azimat lah yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Azimat ni tulis ayat Quran sendiri pun kalau kita sandar keimanan kita puan sebut tadi, dia akan salah juga. Baik. Setengah-setengah orang, sini dia jadi khilaf antara ulama lah, antara Dr. Yusuf Qaradawi dan juga Muhammad Al-Ghazali sendiri pun dia menyatakan bahawa Al-Quran itu sendiri, tak, kita Al-Quran, kalau kita ambil Al-Quran, kita iktikad, kalau Al-Quran tak dalam kereta, tak estetik. Agak-agak lagu mana? Betul tak estetik? Kita ambil Al-Quran tak bawah batal tak? Duk tidur. Kita ambil Al-Quran tak tubuh jalan, anggap benda tu tidak berlakunya celaka pada diri kita. Betul tak akidah kita sendiri? Tak betul. Dan tak betul. Yang membagi manfaat, kelebihan, kebaikan, mudarat, zat ayat Quran tu kau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi. Jelas lah. Kita tak boleh nak kata bila ada Quran ni selamat di rumah. Dah. Al-Quran tu yang turun ni dah bayan pada manusia. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin jadi petunjuk pada manusia. Petunjuk tu kena baca, kena ikut. Bukannya ambil pakat kilik buat azimat ni tak. Dia jadi salah juga benda tu. Jadi dia kejap molek akidah kita sana satu patuh pada Quran. Betul. Akidah Islam simple ya, mudah ya. Tapi kadang-kadang kita nak celah Allah gazi. Kakek mayu tu lah lagu ni, mereka mayu ni lagu ni. Bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu jelas. Mengenai bom dan pawang ni benda yang sinar ni lah. Bomo ataupun dukuk ni, maaf lah kalau ada, cuma hamba nak sebut kebanyakan dia akan ambil daripada khadam. Khadam ni maknanya jin lah, mega. Kebanyakan begitu. Dia tidak ada, kita kata, satu medium khusus untuk bomo ni. Dan dalam buku Al-Mubarak sebut bagaimana mengenal ciri-ciri kita nak kenal bomo ni. Hak bomo, hak guna khadam. Dari sini ada ruqyah, kita tak nafi. Tak. Dan benda tu ada dalam hadis-hadis sahih. Boleh ruqyah kepada orang. Mana boleh jampi kepada orang. Berdasarkan kepada ayat Quran. Ayat-ayat tertentu. Tapi kebanyakan kalau bomo ni. Kadang-kadang kalau kita suruh baca teh ni mengukat lah. Hak tu kalau kata bimbel je kok, bomo orang macam ke apa? Kalau benda tu tak kena, bagaimana semaya? Tak ambo kalau hak jenis orang kata ada terbomo nanti. Teh lalu. Bak kapal apa ni gambar je. Jenis dia kapal-kapal boleh bom, kapal-kapal boleh bom. Cek rupanya dia ambil pada orang sikit-sikit. Dia hak lebih dahsyatnya, kadang-kadang dia bertukar jadi dua rupa satu masa. Dia memanggil dia kira khadam dari masuk ke tubuh dia. Atas orang tu itu kecek dua suara. Bahasa Jopo lagu ni. Benda tu jelas khadam. Dan benda dia ada dalam kalangan masyarakat kita. Dia hagi siapa dia? Masyarakat kita. Orang Islam. Dan benda-benda ni kalau kita kata tak ada beza dengan ahli sihir. Dia guna sihir semata-mata. Dan untuk cara lanjutnya, benda-benda ni ada di dalam buku ni, insya-Allah boleh baca secara detail lah. Bab apa nak tumpu pada bab yang kita janji tadi. Baik, mengenai kenduri arwah tadi. Isu kenduri arwah ni dia agak sensitif lah. Dan kalangan masyarakat kita sendiri pun tak
masih ada dibuat. Cuma kita nak bincang dari sudut ilmiah lah, dari sudut jarah. Kita nak tahu benda tu mari mana asal. Bukan soal nak buat tak saya buat. Soal benda tu mari mana. Hakikatnya adalah di dalam Islam ni, kenduri arwah ni tak mari dalam package agama. Hakikatnya mana ni jelas. Sebab kalau kita buka-buka kitab hadis sebagainya, memang tak ada pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat. Tak ada. Dan benda ni hanya ada di Nusantara, di antara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau pergi Mesir, pergi ke Afrika, tempat-tempat Muslim lain, mereka tak ada satu ritual yang dikenali sebagai kenduri arwah. Tidak ada. Mereka tidak diperkenalkan benda tu. Tanyalah ustaz-ustaz ngaji Mesir ni, mungkin ada depan gua. Masa ngaji Mesir selama tu dia tak ada, tak pernah bertemu pun. Buat tahlil ke apa ni pada kematian. Buat makan kepada si mati ni. Ketika nak balik Mesir tu baru report dengan apa? Dah, baru ngapa ada orang 2 kali. Sebab apa? Sebab Mesir tu tak ada. Mesir pun mazhab Syafi'i juga. Dah. Benda tu tak ada di dalam package agama, sebut gitu. Yang ni benda ni baru. Ia hanya ada di Nusantara. Baik. Antara perkara kita nak tengok. Baik, sebelum pada kita sambung mengenai isu kenduri arwah ni, sebab ada benda yang abang nak tunjuk. Benda tu penting lah untuk kita faham bagaimana ada asas tu, benda tu mari. Tak. Sebelum kita sambung ni ada nak tanya, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh kita bincang dulu dan kita akan sambung lepas ni. Sebab pada dari ni. Ada soalan? Ya. Ngekah? Aha. Aha. Lagi? Biasanya gini. Kalau di kedai, dia duduk depan tempat kaunter. Dah tak? Kalau tempat kaunter, kalau kita lebih tengok, ada satu raja. Supaya gambar hamba tunjuk tadi. Dia satu raja ni, dia guna kalimah Allah juga. Dia buat ada petak-petak, garis-garis, petak tu jen. Benda kita tengok ni bukan hias ya. Boleh kata gitu. Dia sekeping kertas. Yang kita tengok ada huruf ha, ada huruf da, huruf ho. Dah. Dia pun satu tempat. Lepas tu atas tu dia buat kurungnya kalimah Allah sebagainya. Dia gantung dinding. Dan benda ni ada. Kebanyakan kalau kedai berhenti akan ada. Maaf nama sebut. Kita sebagai anak beranak. Di Wakacai, antara banyak tempat kedai yang guna Azimah. Setiap kali kita singgah, kedai foto state ya. Tengok kita tanya, apa dia ni? Tahu, boh duduk tepek situ. Kat situ. Pak kita kaya tahu benda salah ke apa duk cara, tak pakar. Takut ke boh lagi. Tapi benda tu menebal dekat masyarakat kita. Kalau kenal kak, dia betul raja. Dia sekeping kertas, kadang-kadang dia foto state ya. Dia sekeping kertas, kadang-kadang dia 5 minit sebagainya. Comel ya. Dia gantung kertas. Dan dia ada macam-macam lah. Hak jenis. Hak mengarut lagi, duk main air mani ular berapa lah. Balut kain, gantung kedang. Benda ni merupakan tangkal perbuatan syirik belaka. Tak ada. Tapi saya tak ajar dah gitu. Aha. Tak masalah macam apa tu? Betul sebab
Ha. Ada salah. Betul lah. Sebab tadi apa sebut, bila satu perkara kita nak sandar benda tu bagi manfaat pada kita, dia ada satu kajian saintifik. Benda tu boleh jelas segi saintifik, maka tak masalah. Penadu sendiri tu. Kalau kita sadar, apa sebut mikrofon sendiri. Kita sadar-sadar je syirik. Oh, kita nak sadar. Nah. Dah tak salah kata. Satu, kita tak kira orang apa, kita atas berlandaskan benda tu memberi manfaat. So, mengenai macam penyakit ke apa, kadang-kadang ni penyakit ni tidak kira daripada penyakit yang asal daripada tuan dia. Dan dalam Islam dia mengakui pada adanya sihir. Tak, benda-benda yang berkait dengan jin dan sebagainya. Dan Islam tak nafi benda tu. Cuma benda tu berlandaskan dalil. Tak, ada disebut. Jadi benda yang tidak berlandaskan dalil yang ni berhati-hati. Sebagaimana khutbah minggu lepas. Dia cerita mengenai ketika mencerita mengenai alam gaib, dia kena berdiri di atas landasan dalil, hujah. Tak, ya. Betul tangkal azimat. Satunya mengenai ucapan Nabi juga, Ambo ada sebut juga dalam buku ni. Cuma tidak bahas secara khusus lah. Seperti tersebut tadi, apabila satu perkara itu kita anggap benda itu dapat memberi manfaat, bagi kuasa, benda yang kita berdiri soalan, kadang-kadang kita rasa nak gantung dengan dia. Kata ada orang tak sedap. Gitu. Betul. Benda tu akan jadi ada-ada benda syirik. Jelas. Dan saya tak benar ke? Tak kira lah bentuk bagaimana sekalipun. Bentuk capak ke, bentuk pedai ke, bentuk utar ke. Salah kita landahkan benda tu atas itikad. Salah. Kita nafi kalau pakar benda tu nak cinta pada Nabi. Tapi kita soal juga. Kenapa hanya capak saja? Sedangkan Nabi ni hak benda waris pada dia banyak lagi. Yang jelasnya hadis tu lah. Dan kalau kita nak kira benda yang lebih hebat lagi antaranya, apa dia? Pedai. Tak? Tapi kenapa tidak dikomersialkan benda ni? Kenapa tidak dipopularkan seperti capa dipopularkan? Benda ni ada satu yang boleh dikomersialkan lah. Benda ni capa jadi pesohor ni, dia bermula daripada malah. Mungkin ada sahabat-sahabat dia rasa cinta sangat kasih Nabi, siapa pakai capal atas kepala sebagainya. Kita nak masalah. Cuma nak cerita asalnya bentuk capa ni yang ada atas piah biasa oleh pakar ni, dia dipopularkan oleh golongan tarekat Naqsyabandi. Dan golongan ni diisytihad sesat oleh Zakir sendiri. Malah kalau kita tengok antara ritual dan perbuatan-perbuatan amalan-amalan tarekat mereka pun banyak benda yang dilewat. Dan kalau kita tengok antara tokoh-tokoh, antaranya Hisham Al-Qabbani, tokoh tarekat yang bawa cerita-cerita capa ni. Apa bukan? Satu lagi. Apa cerita ni? Mengenai cerita capa ni, biasa kalau kita tengok tokoh-tokoh tarekat ni, dia akan ada pakai atas kepala. Rencana tu. Jadi benda tu asas situ. Lepas tu dikonvert, diubah, siapalah masyarakat kita bawa sampai pakai ini. Itu antaranya.